Assalamualaikum dan salam Syawal. Buletin Nukas edisi tengah hari 21 Mei 2021 bersama saya Al-Fairiz Jemurin. Tumpuan berita tengah hari. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menghadiri majlis solat hajat khas memohon perlindungan dan keselamatan daripada wabak COVID-19 bertempat di Masjid Jamek Negeri Sarawak pada malam Khamis. Majlis dimulakan dengan solat maghrib secara berjemaah diikuti solat sunat hajat dan tazkirah ringkas yang disampaikan oleh Mufti Negeri Sarawak Sahibus Samahah Datuk Kipli Yassin dan diakhiri dengan solat isyak secara berjemaah. Hadir sama Menteri Muda Hal Ehwal Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Berita seterusnya. Pelaksanaan bagi fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjalan dengan lancar di Stadium Perpaduan Kuching. Demikian menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dalam kenyataannya di laman Facebook setelah menemani ibunya mendapatkan dos kedua vaksin COVID-19 pada Rabu. Katanya perubahan susun atur di stadium tersebut menunjukkan peningkatan dan kelihatan lebih terperinci serta terkawal berbanding pelaksanaan fasa pertama pada April lepas. Jelas Datuk Sim lagi, peningkatan tersebut membantu meningkatkan jumlah vaksinasi di samping memudahkan proses pengambilan vaksin dilaksanakan mengikut perancangan. Oleh itu, secara peribadi, beliau amat berpuas hati melihat hasil kerja berpasukan serta semangat profesionalisme yang hebat diketuai oleh Dr. Marjorie dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai. Selanjutnya, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Kerajaan Persekutuan Negeri dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samariang pada Khamis mempengerusikan mesyuarat secara atas talian berhubung status terkini penerima vaksin COVID-19 di kawasan Semariang. Perbincangan secara santai tersebut dilakukan bersama Biro Kebajikan PBB Cawangan, Pergerakan Wanita PBB Cawangan dan penghulu-penghulu Dun Samariang. Prihatin dengan keselamatan penduduk di kawasannya, Datuk Sharifah Hasidah berharap agar mana-mana individu yang masih belum jelas mengenai pendaftaran untuk pengambilan vaksin dapat diberikan bantuan dari segi penjelasan maupun penerangan lanjut mengenainya. Tambahnya, kerjasama semua pihak terhadap petugas kesihatan semasa program imunisasi COVID-19 dijalankan juga amat diperlukan supaya proses pemberian vaksin dapat dijalankan dengan lancar. Dalam masa yang sama, beliau berharap segala permasalahan yang berlaku dapat dimaklumkan terus kepada beliau untuk diselesaikan secepatnya. Berikut pula, Hospital Miri telah menerima sumbangan berupa 3 Vital Signs Monitor dari penderma yang enggan dikenali. Sumbangan itu telah diberikan melalui Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Senadin dan disampaikan Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Lee Kim Shin kepada Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu pada Khamis. 3 unit Vital Signs Monitor akan ditempatkan dan diguna pakai di pakar kanak-kanak, pakar perubatan dan pakar pembedahan Hospital Miri. Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri merangkap pemangku Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Di Dun Batu Danau, Ahli Dewan Undangan Negerinya Paulus Palu Gumbang turun padang dan melawat mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS pada Khamis. Dalam lawatan itu, beliau telah diberikan taklimat ringkas oleh pemangku pegawai daerah Limbang Hamidah Halpi, anggota bomba dan penyelamat dan pegawai perubatan berhubung dengan persediaan dan persiapan di PPS Dewan Mendamit. PPS Dewan Mendamit baru sahaja dibuka dan beroperasi dengan kerja-kerja menyusun atur peralatan sedang giat dilaksanakan yang dibantu anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Limbang, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Limbang, Klinik Kesihatan Mendamit, Pejabat Daerah Limbang dan Pejabat Daerah Kecil Mendamit. Penyediaan dan operasi di PPS Dewan Mendamit adalah untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan seperti penggunaan pelitup muka dan pembersih tangan. Paulus turut meninjau keadaan jalan raya di Pekan Hujung Mendamit yang tidak dapat dilalui kenderaan kecil kerana paras air yang mula naik. Di Bintulu pula, sebuah syarikat baik pulih kapal yang terletak di kawasan perindustrian Sungai Nyigu telah diarahkan tutup selama 14 hari bermula 20 Mei hingga 2 Jun 2021 ekoran terdapatnya kes positif COVID-19 dalam kalangan pekerja premis berkenaan. Menurut Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung, syarikat itu juga telah dikenakan kompaun sebanyak RM10,000 selepas didapati mengulangi kesalahan sama iaitu gagal mematuhi SOP diperketatkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang hanya membenarkan 30% pekerja turut bekerja. Jelasnya pemeriksaan dilakukan selepas menerima aduan daripada orang ramai berhubung ketidakpatuhan terhadap SOP ditetapkan.
Perjumpaan kali ini masih mengulangi kesalahan yang sama. So kesalahan yang telah iaitu adalah kesalahan yang tidak mempunyai kapasiti pekerja yang melebihi 30%, 70% work from home, 30% work in office area lah. Pihak premis, pihak owner pun tidak mematuhi SOP tersebut. So kita telah menawarkan compound 10,000 ke atas pihak premis, dan kesalahan ini adalah kesalahan kedua. So maka tiada pengurangan untuk kesalahan tersebut. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengetahui operasi pematuhan SOP PKPB diperketatkan pada Khamis. Tambahnya, operasi itu juga berjaya mengesan kesalahan tidak mendaftar di MySejahtera yang dilakukan oleh 2 orang pekerja syarikat itu, seorang warga negara dan seorang pekerja asing. Untuk warga negara Malaysia, kita akan tawarkan 1,500 compound, dan seorang tu yang warga asing kita akan dakwa pergi ke mahkamah terus. Premis ni akan ditutup disebabkan ada 2 kes positif dekat premis tersebut. Bila tu kes positif? Yang hari ini dengan semalamnya ada 2 kes positif. So kita akan buat penutupan selama 14 hari dengan 2 kali swab, hari kedua dan juga hari ke-10 untuk semua staff yang di sini. Menjawab soalan media mengenai ada segelintir majikan yang tidak tahu mengenai pelanjutan SOP diperketatkan PKPB di bahagian Bintulu, Dr. Melvin memberitahu ini tanggungjawab majikan. Saya rasa ini lebih kepada tanggungjawab majikan tersebut. Mereka tidak boleh mengatakan bahawa mereka tidak peka kepada SOP yang terkini, atas sebab kita telah bekerja rapat dengan pihak UKAS dan juga sosial media yang lain, dan juga melalui agensi kerajaan seperti pejabat daerah, pejabat residen boleh mendapati SOP yang terkini. Balik ke laporan berikutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan mengeluarkan garis panduan SOP Hari Wesak dan Hari Gawai hari ini. JPBN Sarawak dalam pernyataan media pada Khamis memberitahu SOP Hari Wesak dan Hari Gawai telah diluluskan dan akan dikeluarkan secara rasmi oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain, Unifor, melalui laman web rasmi. Dalam kenyataan sama turut dimaklumkan kawasan-kawasan yang diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu seperti berikut. Tambah JPBN Sarawak juga, kawasan berikut juga telah ditamatkan tempoh PKPD. Sementara itu, JPBN Sarawak dalam kenyataan sama turut memberitahu Sarawak mencatatkan 608 kes baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 40,259 kes. Daerah-daerah yang merekodkan kes ialah seperti berikut. Dalam pada itu, 2 kes kematian baharu turut dilaporkan menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada seramai 239 orang. Selain itu, kenyataan sama memaklumkan 2 kluster baharu telah diisytihar iaitu kluster Kenyalang Park Kuching dan kluster Tebakang Serian. Manakala 3 kluster tamat iaitu kluster Jalan Baji Sarike, kluster Nanga Kelangas Julau dan kluster Taman Mesra Bakor Kuching. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.